Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Apa khabar penonton? Terima kasih kerana memilih untuk bersiaran bersama kami seperti biasa dalam rancangan Diari Rawat. Misi kami adalah untuk memberikan advokasi dan juga meningkatkan kesedaran dan juga pemahaman kita semua berkenaan dengan topik-topik yang penting dalam dunia kesihatan. Seperti biasa, anda menyaksikan kami di saluran TV1, saluran berita RTM dan juga melalui aplikasi RTM Klik serta di semua platform media sosial kami terutama di Facebook Berita RTM. Ya Munawar, malam ini kita akan kongsikan satu topik yang sangat menarik. Tapi sebelum itu, tahukah anda sejak tahun 2004 pada tanggal 15 September pada setiap tahun diangkat sebagai Hari Kesedaran Limfoma Sedunia, dan pada setiap bulan September pada setiap tahun merupakan bulan kesedaran kanser darah, termasuk bulan kesedaran limfoma sedunia, dan itu merupakan satu langkah yang sangat penting untuk sama-sama kita mengetahui dan cakna berkenaan dengan satu penyakit darah ataupun kanser darah yang dikenali sebagai limfoma. Itu tujuan utama kita pada malam ini, sepasti untuk kita memahami dengan lebih mendalam lagi berkenaan dengan limfoma ataupun kanser darah ini, bagaimana khususnya untuk kita berikan kefahaman kepada masyarakat dari sudut perbezaan dengan leukemia, dan juga mungkin apa yang boleh kita gambarkan adalah berkenaan dengan kanser darah ataupun limfoma ini adalah dari segi gejala-gejala awalnya. Betul. Yang mungkin tidak disedari oleh pesakit. Jadi ini merupakan satu perkara yang sangat membimbangkan. Tapi jangan risau, malam ini kita sama-sama belajar, kita ketahui dengan lebih mendalam. Betul. Bersama dengan pakar kita. Jadi Munawar, sebelum kita teruskan kepada topik perbincangan kita Munawar, saya nak kongsikan satu bahan bacaan saya di laman sesawang Limfoma Australia, yang mana pada tahun ini Munawar 2023, rangkaian Global Organisasi Pesakit Limfoma menyatakan we can't wait to focus on our feelings, ataupun kami tidak sanggup untuk menumpukan pada perasaan kami. Ini satu mesej yang cukup bermakna dan cukup mendalam Munawar, dan juga kepada penonton di rumah, iaitu cabaran psikologi dan emosi yang mempengaruhi perasaan pesakit limfoma sering diabaikan. Tetapi sesama pesakit limfoma itu belajar untuk mengatasi perasaan tersebut, memberi banyak manfaat, terutamanya mengeratkan hubungan sesama keluarga. Betul. Dan juga meningkatkan kemampuan hidup mereka. Okey, sekarang ini sebelum kita memperkenalkan tetamu kita di studio pada malam ini, terlebih dahulu jom kita saksikan teaser yang kami sediakan, mukadimah berkenaan topik kita pada malam ini, iaitu limfoma tiada amaran awal. Okey, itu secara pengenalan untuk topik kita pada malam ini, iaitu kanser limfoma tiada amaran awal. Jadi kita terus saja memperkenalkan tetamu kita di studio pada malam ini, iaitu Dr. Nor Adila Anwar yang merupakan pakar perunding klinikal hematologi KPJ Ampang Puteri Specialist Hospital. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Terima kasih Doktor kerana sudi bersama dengan Diari Rawat pada malam ini untuk berkongsikan berkenaan dengan kanser limfoma. Okey, terima kasih atas jemputan ni. Sama-sama Doktor. Jadi sebagai membuka topik perbincangan kita pada malam ini Doktor, biasanya Doktor di kalangan masyarakat umum pastinya terdapat salah faham berkenaan dengan penyakit limfoma, dan mungkin ada beberapa mitos-mitos yang sering dikaitkan dengan kanser limfoma ini. Mungkin dalam sepanjang perbincangan kita pada malam ini, mungkin doktor akan jelaskan dan memberi pencerahan terutama kepada penonton, dan mungkin ada beberapa mitos yang saya boleh nyatakan. Sebagai contoh, hanya orang tua sahaja yang berisiko mendapat kanser limfoma. Kanser limfoma tidak boleh didiagnosis pada tahap awal. Kanser limfoma sentiasa merasa sakit, dan kanser limfoma sentiasa tidak boleh disembuhkan, dan semua pembekakan kelenjar ataupun nodus limfa itu adalah kanser limfoma. Jadi mungkin doktor boleh terangkan secara pengenalannya apakah kanser limfoma dan bagaimana kita nak mengenali kanser limfoma itu. Okey.
So, terima kasih atas soalan. Rasanya terlalu banyak mitos dan otak tadi. Betul. Okey. So, limfoma ni adalah kanser darah yang berasal daripada kanser kelenjar limfa lah dalam bahasa yang senang. So bila kelenjar limfa tu jadi tidak normal, sebab apa-apa kanser adalah apa-apa yang membiak secara tidak normal. Okey. So sistem limfa ni adalah kita panggil dalam English lymphatic system, adalah penting untuk sistem pertahanan badan. Okey. So bila terjadi kanser limfoma, sistem pertahanan badan kita menjadi tidak normal. Dan pesakit akan menunjukkan simptom-simptom yang berkaitan dengan kanser limfoma. Oh, okey. Bercakap berkenaan kanser limfoma ini, doktor, ianya berlaku apabila sel darah putih yang berlaku di luar kawalan yang dikenali sebagai limfosit. Apa-apa kanser adalah semua yang tak normal dan di luar kawalan. Tak ada kanser yang baik selalunya. Okey. Doktor ada sebut berkenaan dengan kelenjar limfa tadi tuan. Mungkin ada di kalangan penonton yang sebenarnya kurang arif ataupun kurang mengenali, kurang familiar bahasa mudah dia, di mana terletaknya kelenjar limfa pada anggota badan kita ni? Okey. Kelenjar limfa ada banyak. I think antara yang penting, tonsil kita adalah di dalam mulut adalah salah satu kelenjar limfa. Di bahagian leher terdapat banyak kelenjar limfa, di celah-celah ketiak, di celah-celah kangkang, di celah peha, dan di belakang kita punya lutut terdapat kelenjar limfa. Okey, dalam kita memahami dan berkenaan juga kanser limfa. kita panggil paru-paru kan limpa. Okey. Itu pun adalah kelenjar limfa. Okey, itu antara lokasi-lokasinya yang penting untuk kita ketahui sebagai seluruh masyarakat Malaysia. Okey doktor, kategori ataupun jenis-jenis kanser limfoma ini bagaimana pula doktor? Okey, kanser limfoma ni yang paling senang bahasa dia ada dua jenis yang besar. Dia adalah limfoma yang Hodgkin dan limfoma bukan Hodgkin. Okey, and limfoma bukan Hodgkin terlalu banyak jenis-jenisnya. Selalunya kita bahagikan kepada dua jenis, sama ada jenis B atau T cell. Yang paling common adalah B cell. Okey. Saya ingin juga memetik apa yang telah dikongsikan oleh portal Kementerian Kesihatan Malaysia berkenaan dengan limfoma bukan Hodgkin. Ini dikabarkan agak biasa dan kerap berlaku dalam kalangan rakyat Malaysia berbanding limfoma Hodgkin, doktor. Sangat betul. So berdasarkan kajian yang dibuat, saya sendiri pun bekas pensyarah dan penyelidik daripada Universiti Melaya. So berdasarkan data yang kita kumpul dari Malaysia, dari serantau Asia, data kita sebenarnya tak banyak berbeza dengan data luar negara. So limfoma bukan Hodgkin still lagi banyak. Masih lagi banyak compare to limfoma yang bukan Hodgkin. Baik. Berbandingnya. Jadi doktor, apa sebenarnya faktor-faktor risiko yang kita boleh kaitkan dengan kanser limfoma ni, doktor? Alahai, di soalan yang sangat berat. Betul. Banyak pesakit kata, doktor kenapa saya ada kanser? Saya amalkan cara hidup yang sihat. Saya tak makan makanan segera. Saya selalu pergi exercise. Okey, saya sangat menjaga. Tapi lagi sekali, kanser itu adalah benda yang jahat. Dia tak boleh dapat dikawal, dia boleh attack siapa-siapa pun. Siapa-siapa pun dia boleh serang. Tetapi dia tak ada faktor yang sangat jelas. Walaupun para saintis tengah still mencari-cari apa faktor-faktor yang very clear, maknanya sangat jelas untuk menyebabkan limfoma ni. Okey, tapi faktor-faktor yang kita ketahui, faktor umur salah satu. Limfoma yang Hodgkin selalunya dia serang dia senang menyerang di kalangan golongan muda ataupun terlalu tua, lebih pada 55 tahun. Dan limfoma bukan Hodgkin kebanyakan dalam umur yang lebih tua. Pesakit-pesakit yang imun rendah, contohnya ada pesakit AIDS ataupun HIV ataupun pesakit autoimun yang ada pesakit rheumatoid arthritis, Sjogren ataupun pesakit yang mengambil banyak ubat-ubat imun untuk suppress dia punya immune system, yang tu memang ada berisiko tinggi untuk mendapat kanser limfoma. Setengah jangkitan kuman, contohnya Epstein-Barr virus juga meningkatkan risiko untuk untuk kanser limfoma. Sejarah keluarga debatable, tapi of course mana-mana pesakit bila kita ada sejarah keluarga ada kanser, risiko dia mungkin lagi tinggi daripada kalangan orang biasa. Sebab tu Munawar, kanser limfoma ni dikatakan tiada amaran awal, kan? Saya sangat setuju.
Okey, berkait rapat dengan apa yang kita kongsikan sebagai tajuk utama kita. Kanser limfoma ini tiada amaran awal. Bagaimana kita boleh gambarkan kepada masyarakat berkenaan simptom-simptom awal yang mungkin boleh dikaitkan, doktor? Kerana ialah kita tidak mahu pesakit yang ada itu berada dalam keadaan yang terlalu lewat untuk mendapatkan rawatan, doktor. Okey. So jadi saya ulas ni dengan bahasa yang senang, bahasa yang mudah. Kanser selalunya kebanyakan pesakit, even kanser yang sangat common, contohnya barah payudara, pesakit selalu datang bila tahap yang lambat. Contohnya pembekakan nodul limfa di bahagian lihi ataupun lihi bengkak, bawah ketiak. Sebenarnya dia tidak mendatangkan sakit. In general, kanser tidak mendatangkan sakit. Tetapi bila pesakit itu mula sakit, itu yang menyebabkan dia mula datang jumpa doktor. Tapi bila mula sakit, selalunya kanser itu sudah merebak. Dia sudah masuk ke efek kita punya saraf, ke dalam tulang. Jadi kita selalu advise pesakit apa-apa simptom yang tak kena dekat badan, kena datang awal. Selain pada pembekatan limfa, ada simptom lain lagi macam demam berpanjangan. Atau berat badan turun mendadak, berat badan. Ataupun berpeluh malam. Kita panggil drenching night sweats. Unexplained. Ataupun limfoma ni, kalau dia terbentuk dalam mana dalam organ badan. Contohnya kalau limfoma tu berada dalam paru-paru, pesakit akan datang mungkin batuk berdarah, tak boleh bernafas. Kalau dalam perut mungkin muntah berdarah ataupun hilang berat badan mendadak. Ada setengah pesakit dia tak ada simptom. Ada pesakit saya dia datang awal, dia macam periksa badan, tiba-tiba doktor saya ada kelenjar limfa. So macam bengkak sini. Bila kita buat kajian memang dia confirm kanser limfoma. So berada di tahap yang sangat awal, tahap 1. Jadi rawatan dapat dimulakan dengan awal sebelum dia merebak. Jadi bahasa mudahnya kanser limfoma ni adalah kanser darah. Dan mungkin doktor, leukemia juga kanser darah. Multiple myeloma juga kanser darah. Juga satu kategori dengan limfoma. Tapi apakah yang membezakan antara limfoma dan kedua ini? Tapi doktor simpan dulu jawapan doktor dan kita akan kembali selepas ini. Kita akan berehat seketika. Kita kembali di Diari Rawat. Kampung kita ni kotor lah tu. Saya pun sudah sakit perut ni tu. Kata kita ramai-ramai gotong royong bersihkan kawasan kita. Kita buat satu app ni. Semua bisnes kat dalam kampung ni, kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sempadan. Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong. You guys ready? 1, 2, 3. Publish! Korang! Saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita. Serius ah? Azimah! Cepat! Kau ambulans! Kakak ni nak sana pula! Nasib kat sini ada wifi bang. Dapat juga abang tengok clear muka anak kita. Marilah sama-sama kita kan kian bijak berkesan literasi digital. Peradaban kita bangunkan, bina kota, bina insan, dan budi jadi budaya. Kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak berdiri, bangunkan Malaysia madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia madani. Ayo seluruh anak berdiri, semarakkan Malaysia madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia madani.
Lahirkan rasa cinta kepada negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. Gelorakan semangat patriotik dengan kibaran bendera, lambang kemegahan negara. Hormati jalur gemilang dengan cara pengibaran yang betul. Ayo, kibarkan jalur gemilang. Okey, kembali bersama kami dalam Diari Rawat. Sudah pastinya topik yang kita angkat pada malam ini adalah berkenaan kanser limfoma. Tiada amaran awal. Tadi kita dah berikan gambaran kepada anda mukadimah berkenaan kanser limfoma ini dan kita teruskan untuk melanjutkan perbincangan. Soalan yang digantung tadi, Niwan? Soalan yang kita gantung tadi, Doktor, apakah yang membezakan antara kanser limfoma, leukemia dan juga multiple myeloma? Semua ni sama tapi tak serupa. Okey. Sama sebab semua ni dalam kategori kanser darah. Betul. Tak sama, setiap tu lain. Contohnya kanser limfoma adalah kanser berasal daripada kelenjar limfa ataupun kita panggil sel limfosit. Okey. Tapi sel limfosit ni adalah salah satu sel darah putih. Okey. Leukemia adalah bara dalam susun tulang. Oh, okey. Dia akan membiak tak normal, so dia akan kacau kilang tulang kita. So pesakit akan datang dengan pendarahan, sel darah putih tinggi ataupun sel darah putih terlalu rendah. Dia akan kacau. Apa-apa kacau dalam tulang kita, dia akan tendang semua yang tak yang normal. And multiple myeloma juga adalah kanser darah berasal daripada sel darah putih yang sel kita panggil plasma cell. So sel plasma ni penting dalam pembentukan antibody. So bila antibody kita tak normal, pesakit akan mula menunjukkan simptom antaranya kerap mendapat jangkitan kuman. Dia kacau kilang tulang kan. So tulang belakang selalunya sangat sakit. Faham. Daripada penerangan doktor ni, sedikit sebanyak ketiga-tiga kanser ini dia berbunyi seperti autoimun. Adakah itu berbeza, doktor, dengan autoimun? Berbeza. Autoimun tu badan kita jadi terlalu aktif. Jadi kita attack sistem dalam badan kita. Sistem darah dia attack mungkin platelet rendah, pasien datang pendarahan. Dia attack sistem otak, pesakit jadi confused. Bara adalah benda yang sangat berbeza. Bara adalah benda yang membiak di luar kawalan dan boleh menyebabkan banyak komplikasi. Okey, doktor, saya nak lanjutkan perkaitan dengan tanda-tanda berkenaan dengan kanser limfoma ini tadi. Bagaimana untuk kita berikan kefahaman kepada masyarakat berkenaan tanda-tanda ataupun simptom-simptom kanser limfoma ini bersandarkan kepada tahap ataupun stage bagi kanser tersebut, doktor? Adakah tanda tersebut akan menunjukkan semakin serius ataupun tanda yang bagaimana, doktor? Soalan tu soalan yang bagus tapi I think susah nak menjawab. Okey, selalunya tanda pesakit yang alami, contohnya hilang berat badan mendadak, demam berpanjangan, ada kelenjar sana sini, selalunya dia tidak menggambarkan stage. Okey, untuk kita stage kita kena buat proper scan ataupun kita buat contohnya PET scan, CT scan untuk betul-betul proper stage, termasuk pemeriksaan susun tulang. Ada pesakit dia kelenjar bengkak kat satu tempat je, tempat lain dirasa normal, tapi bila kita cek darah daripada susu tulang ni pun dapat rendah, darah merah, darah putih semua rendah. Bila kita buat pemeriksaan susu tulang, dah semua tak normal. So sudah menunjukkan limfoma tu sudah masuk ke susu tulang. So itu sudah dikategorikan stage 4. Jadi artis kena jumpa dengan pakar darah untuk pemeriksaan selanjutnya. Jadi doktor, bercakap mengenai tahap keseriusan ni, adakah faktor usia itu juga memainkan peranan tahap keseriusan ataupun severity bagi seseorang yang mengidap limfoma ini? Saya rasa tu alta. Okey. Ada je pesakit yang orang tua tapi mengalami limfoma tahap 1. Ada je pesakit sangat muda tapi limfoma tahap 4. So dia tidak bergantung pada umur. Okey. Bermakna dalam hal ini, doktor, adakah kanser limfoma ini boleh berlaku kepada sesiapa sahaja? Betul. Dan kecenderungannya adalah adakah benar ianya boleh berlaku lebih kebiasaannya kepada golongan lelaki? Adakah benar, doktor? Ataupun berdasarkan kajian secara keseluruhannya memang lelaki lagi banyak mendapat limfoma daripada perempuan. Okey, bagaimana dari segi golongan kanak-kanak? Seawal usia berapa sebenarnya kanak-kanak ini boleh mendapat ataupun penyakit kanser limfoma ini, doktor? Okey, saya sebenarnya pakar darah dalam bahagian dewasa. Okey. Tapi kanak-kanak artis setiap dia punya profil pesakit adalah berbeza. Contohnya kalau leukemia pun dalam kanak-kanak common
acute lymphoblastic leukemia. Dalam dewasa common acute myeloid leukemia. Jadi dia boleh berbeza-beza ikut tahap umur. Tapi in general lymphoma ni lagi common kita jumpa dalam pesakit dewasa. Pesakit dewasa. Jadi doktor kan, bila kebiasaannya Munawar juga, bila kita dapat tahu kita didiagnosakan mengidap apa jua kanser, sebenarnya dia akan mengganggu gugat emosi individu tersebut kan. Jadi mungkin doktor boleh bagi nasihat apakah langkah awal ataupun nasihat daripada pihak doktor sendiri untuk diberikan kepada pesakit yang telah didiagnoskan di peringkat awal tu menghidap limfoma. Okey. Tak mudah. Kalau rasa tidak mudah bagi pihak pesakit, sebagai perawat pun sangat tak mudah. Okey. Jadi bila tahap pertama, bila kita beritahu pesakit dia didiagnos oleh pesakit sebagai pesakit kanser, dia akan ada standard lah, kita panggil period of denial. Betul. Selalunya kadang-kadang diorang mungkin mahu dapat pesakit mahu pergi jumpa doktor lagi satu, nak dapatkan second opinion dan selanjutnya. So untuk memudahkan penerimaan, selalunya arti support system itu sangat penting. Contohnya ahli keluarga, betul, cancer support group, rakan-rakan yang pengidap pesakit jenis penyakit yang kanser jenis sama, boleh sama-sama membantu pesakit ni lah. Okey, doktor, sepantas manakah kanser limfoma ini boleh merebak dan juga menjejaskan organ-organ penting dalam tubuh badan kita, doktor? That's a good question. Okey, penyakit limfoma ni dia ada jenis yang slow, kita panggil indolent, perlahan. Ada yang jenis agresif. Contohnya limfoma Burkitt's ataupun diffuse large B-cell lymphoma. So jadi tahap tu berbeza-beza. Kalau lymphoma yang perlahan, mungkin setengah tu kita boleh tunggu dulu, dia tak ada urgency ataupun dalam merawat. Kalau yang jenis agresif, jenis limfoma yang sangat agresif, kita tahu kita kena cepat bertindak. Jadi bila apa-apa kanser, bila jenis agresif, dia akan membiak luar kawalan, dia akan pecah. So jadi buah pinggang boleh kering, uric acid boleh naik. Kita panggil dalam term English tumor lysis syndrome, tumor breakdown. Jadi bila dalam limfoma jenis agresif, kita kena bertindak cepat. Okey. Jadi saya nak minta satu komen daripada doktor berkenaan ada satu kes di mana individu itu dia hanya batuk berpanjangan, tapi disahkan mengidap limfoma. Bagaimana tu doktor? Okey. Jadi soalan tu arti saya sudah menjawab tadi, dia berdasarkan kita kena educate public. Selalunya orang kata limfoma ni macam demam panjang, hilang berat badan, ada kelenjar. Tak semestinya. Saya jumpa ramai pesakit limfoma tak ada apa-apa kelenjar bengkak pun, dia bengkak di dalam badan. Faham. Contohnya kalau limfoma tu dekat paru-paru pesakit tu, that's why dia berbatuk panjangan, mungkin batuk berdarah dan sebagainya. Jadi apa-apa yang tak normal dalam badan kena berjumpa dengan doktor. Itu yang paling penting lah. Ialah seperti yang kita bincangkan tadi, terdapat beberapa tanda-tanda awal yang mungkin boleh dikaitkan dengan kanser limfoma. Namun sekiranya berlaku tanda-tanda tersebut, doktor, sangat penting untuk kita terus saja berjumpa dengan doktor untuk mendapatkan pemeriksaan yang lebih lanjut. Betul Munawar. Dan yang paling penting sebenarnya pemahaman ni selepas ni Munawar dan juga penonton untuk sama-sama kita fahami berkenaan dengan rawatan yang diberikan kepada pesakit limfoma ini. Sebab biasanya bila bersebut pasal rawatan kanser mesti akan dikaitkan dengan kemoterapi. Sedangkan saya percaya ada lagi rawatan-rawatan lain dengan teknologi yang terkini yang untuk diberikan kepada pesakit limfoma, doktor. Mungkin doktor boleh serangkan secara umum je berkenaan dengan rawatan yang diberikan. Okey. Rawatan terlalu banyak. Kajian terlalu kajian mengenai kanser ni terlalu banyak, kita panggil evolving, terlalu cepat. So zaman sekarang ni bukannya kemoterapi saja, kita boleh ada rawatan lain. Contohnya kombinasi kemoterapi dengan imunoterapi, dengan radiasi, kita panggil radiation therapy, dan sebagainya. Termasuk bukan semua pesakit limfoma kena menjalani pemindahan susun tulang. Cuma dalam setengah pesakit je kita subjekkan the patient kepada pemindahan susun tulang. Okey, doktor, kita akan memperincikan berkenaan dengan kaedah-kaedah rawatan yang ditawarkan, yang disyorkan untuk pesakit kanser limfoma ini. Namun terlebih dahulu, doktor, seperti yang kita kongsikan, Iwan kongsikan tadi, berkenaan bulan September adalah bulan untuk kesedaran kita, khususnya memahami berkenaan kanser limfoma ini. Jadi sepanjang pengalaman doktor sendirilah, bagaimana doktor melihat peningkatan tahap kesedaran masyarakat khususnya dalam kanser limfoma ataupun kanser berkaitan darah ini, doktor? Saya rasa kesedaran makin meningkat sebab lagi banyak sekarang ini
education, mungkin lagi banyak talk kesihatan. Tapi kalau in general saya dapat boleh concludekan sebab tadi kata one statement that you mentioned masa awal-awal tadi memang menarik perhatian saya lah. Macam pesakit limfoma rasa terabai, tak ada support group. Sebenarnya ada. Mungkin tidak diketahui sebab kebanyakan kanser lain macam kanser payudara, kanser paru-paru, kanser usus. Yang tu senang kan, selalunya pesakit memang tahulah. Tapi limfoma ni actually adalah top 10 world cancer, antara top 10 world cancer. Cuma dia tak berapa tahun. Mungkin recently macam ada popular sekejap mungkin sebab kita punya chef one diagnose. Atau berapa tahun lepas mungkin ada celebrity diagnose. Tapi kanser limfoma adalah sangat-sangat common sekarang ni and banyak support group lah untuk kanser ni. Dan berdasarkan bahan bacaan saya, di Malaysia kanser limfoma merupakan kanser darah tertinggi di dalam untuk negara kanser kita. darah. Untuk kanser darah. Ya, itu betul. Okey, sebenarnya ini merupakan satu perkara yang sangat penting untuk kita gambarkan kepada anda, khususnya dalam kita memahami tahap kesedaran masyarakat lah untuk kita menyampaikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat berkenaan kanser limfoma ini. Selalunya berdasarkan pengalaman doktor sendiri, apakah antara worst case scenario ataupun situasi yang dialami oleh pesakit yang datang seterusnya berada pada tahap akhir untuk kanser limfoma ini, doktor? Mungkin kita boleh kongsikan real situation untuk malam ini, doktor. Okey. Saya rasa kena jumpa doktor yang pakar dalam bidangnya lah. Okey, sebab dia pesakit limfoma tahap 4 tak semestinya tak boleh sembuh. Ramai pesakit tahap limfoma tahap 4 yang sembuh. Sudah ramai yang sembuh tahap 4. Ada juga pesakit tahap limfoma yang tahap 1 dan 2 dan tak sembuh-sembuh. Maknanya kita panggil chemo refractory. Dia tak berkesan kepada 1-2 line rawatan. Jadi banyak rawatan sekarang ni, jangan bila kita kadang-kadang mungkin mentaliti orang kita dengan tahap 4, tak boleh dah ni dah too late. No, benda tu tak betul. Itu stigma yang kita perlu betulkan. Betul. Sentiasa ada harapan untuk kita pulih sepenuhnya insya-Allah dengan kaedah rawatan. Lagi sekarang ini rawatan teknologi moden sangat membantu. Saya pasti teknologi ni makin lama makin berkembang dan penyelidikan demi penyelidikan dia akan dilakukan demi memastikan akan ada lebih banyak kebaikan diberikan dan terutamanya kepada pesakit limfoma. Dan Munawar, kita nak berehat seketika, Munawar. Tapi Munawar, di samping kita membincangkan berkenaan dengan penyakit darah ni, Munawar, yang paling penting kita kena jaga kesihatan tubuh badan kita juga. Nampak otot macam dah makin kendor. Alhamdulillah. Jangan risau ni tuan, sebab kita dalam DR Gym ini kita ada teknik yang akan diajarkan untuk kita membina otot. Macam ni. Jadi sama-sama kita saksikan. Senaman berbadan yang korang boleh buat untuk bentukkan badan tu. Senaman yang pertama, bicep curl. Senaman yang kedua, overhead press. Senaman yang ketiga, senaman yang keempat, squat. Senaman yang kelima, dumbbell press. Kalau korang perasan, semua senaman ni korang boleh buat kat rumah. Dapatkan dumbbell je, tak ada masalah. Nak lagi best, pergi gym, dapatkan khidmat personal trainer yang bertauliah untuk membantu susun atau jadual senaman dan membantu korang untuk jadi lebih sihat jika sedang kuat.
semua dari kegagalan. Hapuskan sengketa demi perpaduan. Ayo kita memikul berat bersama untuk Malaysia. Perbezaan kaum bukanlah halangan. Hidup harmoni menjadi panduan kita. Kemerdekaan ini telah menjadi bukti Malaysia di hati dahulu dan kini. Terima kasih kerana terus setia bersama kami di dalam rancangan Diari Rawat, dan pada malam ini kita masih lagi bersama dengan Dr. Nor Adila Anwar, pakar perunding klinikal hematologi KPJ Ampang Puteri Specialist Hospital, membincangkan, mengupas, memberi penjelasan kepada kita semua berkenaan dengan kanser limfoma tiada amaran awal. Selain kita bersama dengan doktor, kita juga membuka ruang kepada penonton kita untuk memberikan persoalan kepada kita. Betul. Jadi sekarang ini kita difahamkan, kita dapat isyarat bahawa sekarang ini kita ada pemanggil, kabarnya daripada Pulau Pinang. Wow. Assalamualaikum Puan Farah. Ya, waalaikumsalam. Okey, Puan Farah, topik kita malam ini berkenaan limfoma tiada amaran awal. Mungkin ada persoalan yang ingin diajukan kepada pakar kita pada malam ini, Puan. Silakan. Ya, betul. Saya nak tanya doktor, bagaimana kita nak kesan tanda kanser limfoma pada kanak-kanak, dan boleh tak doktor bagi tahu apakah cara yang terbaik untuk ibu bapa elak daripada anak untuk mendapat kanser pada seawal umur kanak-kanak lah. Okey, itu saja persoalannya? Ya, Atau mungkin betul. ada soalan lain lagi? Itu saja. Itu Saya nak sahaja. tahu pada kanak-kanak lah. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada Puan Farah Abdullah jauh dari Pulau Pinang bertanyakan soalan kepada pakar kita. Mungkin doktor kita boleh berikan penjelasan berkenaan ini. Again, kita back to topik kita hari ini, tiada tanda amaran awal. Okay. Jadi kalau kita rasa apa-apa tak normal, anak kita macam ada bengkak-bengkak kat badan, tiba-tiba badan dia lebam-lebam, apa-apa tak normal ataupun berat badan turun mendadak, ataupun dia sakit tulang yang sangat teruk, tolong bawa jumpa doktor. Adakah demam salah satu gejala yang kita boleh kena? Demam yang berpanjangan yang tak kebah-kebah. Itu antara gejala yang kita membimbangkan. Okey, sebenarnya doktor tadi dah menyentuh berkenaan Cara untuk avoid lagi satu, itu soalan favourite juga. Dia tak ada cara yang avoid, tapi apa yang kita boleh buat mungkin kurang exposure, kurang kepada radiasi. Okey. Sekarang zaman gadget, zaman banyak radiasi, mungkin kita boleh avoid tu. Cara pemakanan yang sihat, mana avoid makan makanan segera. Maksud doktor tiada cara pencegahan, tapi kita ada cara untuk mengawal dia. Untuk Betul menjadi sihatlah, untuk mengurangkan risiko-risiko mendapat kanser. Okey, apa yang penting adalah amalan gaya hidup yang sihat. Betul. Letak paling utama doktor untuk kita mencegah daripada sebarang penyakit. Okey doktor, berbalik kepada topik perbincangan kita. Ialah berdasarkan pengalaman doktor sendiri, yang difahamkan doktor sering kali melaksanakan ceramah untuk memberi kesedaran kepada masyarakat khususnya berkenaan kanser limfoma ini. Apa antara persoalan ataupun auta-auta yang sering kali disebarkan mungkin di media sosial berkenaan kanser limfoma ini doktor? Okey, auta dia contohnya betul ke makan banyak gula meningkatkan risiko limfoma. Okey. Berdasarkan pesakit kanser ni selalunya sangat takut nak makan gula. Sebab banyak auta yang kata makan gula nanti kanser merebak, kanser lagi besar. Okey. Tapi berdasarkan banyak kajian klinikal, benda itu adalah auta. Tapi dia tak ada direct berkaitan. Tapi bila kita makan banyak gula, kita akan meningkatkan risiko kegemukan. Dan risiko kegemukan tu obesity sendiri dengan sendirinya meningkatkan risiko banyak jenis kanser. Contohnya kanser usus. Betul. Mungkin mati pemakluman dan sebagainya. Okey, itu antaranya lah. Antaranya, tapi mungkin ada yang dah terjawab sebenarnya, yang mitos yang ataupun auta yang saya sebutkan di awal rancangan kita tadi, orang tua sahaja yang berisiko. Doktor dah jawab soalan tu. Kanser limfoma tidak boleh didiagnosis pada tahap awal.
Sebenarnya boleh ke tak boleh, Doktor? Boleh bila pesakit jumpa dalam tahap awal. Ada beberapa pesakit yang datang ketulan kecil di badan, dia terus concern, dia terus khawatir dan terus berjumpa doktor. Dan kita dapat diagnos pada tahap awal. Jadi doktor, untuk seseorang tu didiagnosiskan pada peringkat awal, sebenarnya berapa dia punya chances dia, doktor, untuk pesakit tu datang dan dia didiagnoskan awak di peringkat awal? Alamak. So berdasarkan kajian yang dibuat, kebanyakan kanser selalu diagnos pada tahap lambat. Faham. Sebab selalunya kita tend to ignore benda kecil, benda tak sakit, so kita tak ada apa-apa. Bila simptom lagi banyak, dia dah start hilang badan, baru dia datang. So selalunya dah tahap lambat lah. Okey. Bila bercakap berkenaan kanser ini, doktor, ramai dalam kalangan masyarakat yang gusar berkenaan kanser ini, takut berkenaan istilah kanser ini. Tapi kita dah memberi penerangan bahawa kanser ini boleh disembuhkan sepenuhnya. Betul. Jadi bagaimana pula, doktor, sekiranya seseorang individu tersebut pernah mendapat ataupun mengalami kanser limfoma misalnya, adakah ianya akan berulang kembali selepas mereka sembuh sepenuhnya, doktor? Okey, kebarangkali yang berulang kembali itu ada. Jadi setiap pesakit kanser lepas sembuh daripada sakit kanser, dia selalu ada regular follow up lah dan berjumpa dengan doktor. Dan kita akan monitor pesakit melalui simptom, tahap kesihatan dan sebagainya. Dan dari segi macam tadi, macam lagi satu ada pesakit, ini soalan favorite juga. Doktor, kalau kita buat blood every year, kita check darah setiap tahun, boleh ke catch cancer lymphoma? Jawapannya tidak. Okay, kebanyakan kanser dalam dunia ni tak ada tanda marker kanser darah dan sebagainya. Jadi ada je yang pesakit buat darah normal tapi kita diagnoskan kanser lymphoma. So dia tidak dapat. Jadi simptom-simptom tanda awal tadi penting, yang mana kita cerita tadi. Jadi salah satu mitos yang terakhir yang saya sebutkan awal tadi, semua pembengkakan kelenjar limfa ataupun nodul limfa adalah kanser limfoma. Maksudnya bukan, doktor? Bukan. Tak semestinya. Banyak apa-apa sebab dia sistem pertahanan badan, nodul limfa ni, apa-apa yang radang ataupun reaktif, dia akan boleh bengkak. Contohnya pesakit penyakit lain macam kadang-kadang kita kena batuk kering, TB boleh, autoimun boleh, bertekak limfa, apa-apa post viral infection pun boleh. Okey, doktor. Kalau seseorang tersebut mendapat kanser limfoma ini, apa antara faktor-faktor yang boleh menyebabkan perebakan kanser itu mungkin dalam masa yang lebih cepat daripada kebiasaannya, doktor? Mungkin jenis tahap aggressiveness of the lymphoma lah. Macam saya kata, ada jenis yang agresif, ada yang jenis yang kurang agresif. Dia tak ada faktor lain macam faktor mungkin makan sukan, makan gula ataupun dia lagi cepat, tak ada. Bagaimana pula dengan faktor gaya hidup, doktor? Adakah mungkin dia mempengaruhi ke tahap agresif limfoma itu? Tidak. Okey, itu antara kefahaman penting untuk kita fahamkan kepada masyarakat berkenaan dengan limfoma ini. Dan sudah pastinya, doktor, kita nak mengetahui juga berkenaan dengan beberapa perkara lain juga dalam hal limfoma ini. Khususnya mereka yang memiliki sejarah keluarga yang berkaitan dengan kanser limfoma ini. Mungkin mereka ada sedikit perasaan yang gusar. Yalah, family ada sejarah berkenaan kanser limfoma. Adakah saya sendiri akan mengalami perkara yang sedemikian? Jadi keberangkalian itu bagaimana, doktor? Okey. Dia selalunya kanser limfoma ni semua ahli keluarga yang ada sejarah kanser, dia orang akan mengalami kegusaran ni. Tapi kanser yang sangat kuatlah, saya kata, macam mengalir genetically, selalunya macam kanser payudara, memang sangat kuat dalam sejarah keluarga. Kanser usus pun sama, sangat kuat. Maknanya kalau ayah mak kita ada kanser usus, anak-anak kena screen, mungkin kena buat skop dan sebagainya. Kanser limfoma tak semestinya. Tapi berdasarkan kajian, kalau kita ada sejarah keluarga kanser limfoma, itu mungkin meningkatkan risiko untuk kecenderungan untuk mendapatkan limfoma. Tapi kebanyakan pesakit saya kadang-kadang dia seorang je dalam keluarga dia ada limfoma. Tapi baru-baru ini saya ada satu pesakit, dia memang macam apa tadi Munawar mention, dia memang concern pasal benda itu sebab ayah dia meninggal kanser limfoma. Dan dia pun baru dapat kanser limfoma. Dan sebagainya. Doktor, mungkin doktor macam doktor sendiri terlibat dalam penyelidikan berkenaan dengan dalam bidang hematologi itu sendiri, termasuklah terutamanya dalam limfoma ini. Mungkin doktor boleh kongsikan dengan penonton pada ketika ini, mungkin ada kajian terbaru yang boleh dikongsikan berkenaan dengan kanser limfoma. Yang tu terlalu banyak kajian. Kalau kita pergi update dalam semua
cancer punya conference, international meeting, terlalu banyak update dan terlalu banyak rawatan yang kita panggil bawah clinical research, clinical trial. Jadi saya selalu menyeru semua pesakit saya jangan give up, jangan putus asa. Rawatan tu ada asalkan kita usaha. Okay. Of course at the end doktor-doktor ni semua alat saja, kita punya kajian alat yang maha menyembuh tu kita punya beyond us lah. Tapi asalkan kita usaha. Betul. Kita perlu berusaha khususnya untuk mendapatkan rawatan yang terbaik. Betul. Kita menyembuhkan daripada segala khususnya dari kanser limfoma ini. Okey doktor, ada tak doktor melihat situasi pesakit yang mengalami kanser limfoma tapi dalam masa yang sama juga akibat daripada komplikasi kanser limfoma itu menyebabkan penyakit-penyakit yang lain doktor? Ada, okey. Ada pesakit yang mengalami kanser limfoma sudah sembuh daripada kanser limfoma contohnya, tapi mungkin mengalami secondary cancer dalam masa akan datang, mungkin disebabkan rawatan kemoterapi ataupun mengalami komplikasi organ-organ disebabkan oleh rawatan, side effect rawatan. Tapi selalunya benda itu sangat jarang berlaku sebab apa-apa rawatan yang kita bagi selalunya dalam dos yang selamat untuk pesakit lah. Okey, kita nak menyentuh berkenaan rawatan kemoterapi itu doktor. Pasti itu satu proses yang mungkin perlu dilaksanakan oleh pesakit kanser limfoma ini. Jadi mungkin kita boleh terangkan berapa lama sebenarnya proses yang perlu mereka lalui untuk kemoterapi. Jangka masa rawatan itu. Okey, in general lah, secara general selalunya kebanyakannya pesakit perlu menjalani 6 cycle kemoterapi. Setiap cycle tu dalam masa 1 bulan lah, setiap 21 ataupun 28 hari. Alright. Itu secara general. Okay. Kalau kita nak cerita spesifik berdasarkan limfoma tu panjang cerita lagi lah. Adakah dia punya kekerapan rawatan kemo tu bergantung kepada tahap kanser tersebut? Yes, untuk pesakit Hodgkin. Untuk bukan Hodgkin, pesakit limfoma bukan Hodgkin, selalunya in general memang 6 cycle. Yang Hodgkin limfoma bergantung pada tahap. Kadang-kadang pesakit mungkin kalau tahap awal mungkin menjalani 3 cycle kemoterapi. Lepas tu kita consolidate dengan radioterapi, radiasi. Dari segi ubat-ubatan doktor? Ubatan untuk? Contoh kita makan pil untuk mencegah ataupun mengurangkan perebakan kanser limfoma ini? Setiap limfoma tu kita ada rawatan yang spesifik. Jadi kita selalunya akan counsel pesakit. Kebanyakan rawatan sekarang ni lagi advance. Kita nak kurangkan risiko komplikasi rawatan. Jadi banyak kombinasi dengan ubat yang hebat-hebat, imunoterapi untuk menghancurkan sel kanser tu dan untuk meningkatkan tahap kesembuhan pesakit. Saya bukan apa tanya pasal ubat-ubatan ni. Berkaitan juga sebenarnya dengan kapsul farmasi kita ni Wan. Kapsul farmasi kita ni boleh ke tak nak potong ataupun hancurkan ubat ni Wan? Sebab ada setengah daripada kita, dia kadang-kadang suka-suka hati dia je. Dia tak ada fakta, dia bergantung kepada orang cakap boleh, dia pun cakap boleh. Jadi kita nak tahu. Kita tengok sama-sama kapsul farmasi pada malam ni. Semua untuk episod kali ini saya akan kupaskan berkaitan dengan isu ada yang tanya boleh ke nak potong ubat atau hancurkan ubat. Kebiasaannya pengambilan ubat oral iaitu diambil melalui mulut seperti tablet, kapsul, ubat serbuk dan sirap menjadi pilihan pertama rawatan kerana kos yang murah, kestabilan ubat yang baik dan mudah diambil oleh pesakit di rumah. Tetapi ada golongan pesakit yang tidak mampu untuk menelan ubat jenis tablet dan kapsul. Sebagai contoh, warga emas, kanak-kanak dan pesakit yang menggunakan tiub pemakanan nasogastrik iaitu pemberian ubat kepada pesakit melalui tiub makanan yang dipasang melalui hidung. Secara amnya, orang ramai dinasihatkan untuk tidak memotong atau menghancurkan ubat-ubatan sekiranya tidak diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi kerana tindakan ini boleh menjejaskan keberkesanan ubat tersebut. Begitu juga dengan ubat dalam bentuk kapsul. Jangan buka kapsul untuk mengeluarkan bahan aktif di dalam kapsul tersebut. Untuk pengetahuan umum, kaedah sesuatu tablet atau kapsul dihasilkan adalah dipengaruhi oleh kemajuan teknologi farmasutikal terkini yang membolehkan penghasilan ubat-ubatan diubah suai bagi mendapatkan kesan yang diingini. Perkara ini bergantung kepada pelbagai faktor seperti jumlah bahan aktif yang diperlukan, kadar serapan ubat oleh badan, lokasi dalam badan di mana ubat terurai dan sebagainya. Secara amnya, ubat yang boleh dipotong adalah ubat yang mempunyai garisan di atas permukaan tablet. Ubat seperti ini tidak mempunyai salutan formulasi khas untuk mengawal penyerapannya di dalam badan. Bagi mereka yang mengalami kesukaran untuk menelan ubat, ada beberapa teknik lain yang boleh digunakan untuk memudahkan proses menelan ubat. Bukan semua ubat boleh dipotong atau
atau dihancurkan. Jadi, kalau ada sebarang pertanyaan lanjut tentang apa sahaja berkaitan ubat-ubatan, pesakit atau orang awam boleh menghubungi Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan National Pharmacy Call Center di talian 1800 886722 dari Isnin hingga Jumaat jam 8 pagi hingga 5 petang kecuali cuti umum. Semak dengan doktor atau ahli farmasi bagi memastikan sama ada ubat yang diperoleh boleh dipotong atau dihancurkan. Jika perlu, doktor akan memberikan ubat yang tersedia dalam bentuk cecair atau menggantikannya dengan ubat lain yang lebih sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia tahun 2023 kepada seluruh rakyat Malaysia, terutama sekali kepada para pejabat awam. Sebagai sebuah negara yang dibina dengan acuan perpaduan yang kukuh antara agama, kaum dan budaya, kita sebenarnya saling melengkapi antara satu sama lain. Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini menunjukkan betapa teguhnya keharmonian kaum di Malaysia dan harapan saya agar ia berkekalan dan semakin utuh dalam usaha kita menjayakan agenda Malaysia Madani. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia tahun 2023. Tekad perpaduan penuhi harapan. Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Kesiksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi. Jaringan berkomunikasi tanpa sepadan. Guys ready? 1, 2, 3. Publish. Korang! Saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita. Serius tak? Wah! Marilah sama-sama kita kan kian bijak berkesan literasi digital. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Okey, terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Diari Rawat untuk kita terus saja membincangkan berkenaan kanser limfoma ini. Tiada amaran awal. Okey, kita nak lanjutkan perbincangan kita, doktor. Khususnya sebelum kita nak mengetahui berkenaan rawatan-rawatan moden ini kan, doktor. Mungkin kita boleh perjelaskan kepada masyarakat di luar sana juga, doktor. Iaitu apabila pesakit ini mengalami ataupun disahkan menghidapi kanser limfoma ini, ada segelintir kecil ni lah yang lebih mengambil jalan ataupun ikhtiar untuk mengambil perubatan-perubatan tradisional. Sejauh mana kebersatanannya, doktor? Jadi mungkin kita boleh jelaskan. Okey, terima kasih atas soalan tu. Arti soalan ini sangat penting sebab kebanyakan pesakit kita banyak tertipu dengan tawaran, testimonial pesakit dan sebagainya.
saya kata selalu sakit sebenarnya kita jumpa pakar dia. Betul. Macam kita ada ustaz-ustaz yang sakit, jumpa dok. Kalau sakit kanser darah, dia jumpa pakar darah juga. Betul. Okey. So saya sangat sedih dengan senario ni sebab banyak pesakit bila kita sudah diagnose dengan penyakit limfoma, contohnya bara kanser, dia akan hilang pada radar doktor tiba-tiba untuk beberapa bulan dan cuba ubat-ubat tradisional ni. Bila contohnya saya tak akan mention lah a few pills dan banyak lagi. Tapi bila datang balik ke hospital, keadaan dah terlalu lambat dah. Kanser tu dah merebak, organ dah sangat rosak, buah pinggang kering dan kita tak dapat buat apa-apa dah. Doktor, bagaimana situasi ini berlaku, doktor? Adakah disebabkan pesakit itu merasa terdesak ataupun sebagainya? Sangat betul. Saya rasa kalau nak jual produk, jualah kepada pesakit kanser. Senang sebab pesakit kanser dia berada dalam keadaan terdesak. Jadi apa-apa testimonial kat luar dia akan cuba. Tapi kita sebagai pesakit pun kena jadi pesakit yang bijak. Betul. Okey. Kebanyakan ilmu perubatan kita, contohnya ubat cair darah untuk sakit strok dan jantung pun berdasar pada herba juga. Tapi dah melalui berpuluh-puluh ribu kajian klinikal. Saya selalu cakap pesakit saya, kalau betul ubat tu efektif, orang yang jual ubat tu tak perlu kerja dah mungkin berapa generasi, just ubat tu mungkin boleh jadi ubat untuk penyakit kanser dah lama. Jadi sangat pentinglah kefahaman kita, jangan mudah terpedaya. Dan jangan mudah tertipu. Dan banyak ubat-ubat kita sekarang yang suplemen banyak konten macam contohnya mushroom base. Dan ini sangat bahaya kepada pesakit kanser. Sebab sistem imunisasi sangat lemah. So dia boleh datang dengan jangkitan kuman kulat satu badan. Maksudnya darah tu jadi intoxicated lah, doktor? Dia jadi jangkitan sebab mungkin cara suplemen tu kita tak tahu kan dia punya sterility dan so on. So pesakit boleh datang dengan, kita tak boleh mulakan rawatan sebab dia dah ada kulat dalam badan dan sebagainya. Okey, doktor, ada juga yang beranggapan ialah mungkin ada yang risau berkenaan risiko untuk mendapat kanser limfoma ini ialah mungkin berdasarkan juga kepada sejarah keluarga. Jadi mereka mengambil vitamin dan juga suplemen-suplemen tambahan ini untuk kononnya mencegah daripada kanser limfoma ini, doktor. Bagaimana, doktor? Okey, I think itu adalah auta. Okey. Sebenarnya kalau kita boleh makan secara normal, zat-zat makanan tu kalau kita ambil cukup, sudah cukup untuk badan kita. Contohnya simple vitamin C. Masa zaman COVID semua makan banyak vitamin C. Tapi vitamin C berlebihan semua habis stok dekat farmasi. And habis kat air kencing kita keluar. Sebab badan kita dah cantik, dia boleh absorb sikit saja. Contohnya kalau kita tak perlukan kalsium dalam badan, kita ambil berlebihan, dia akan jadi berkumpul kat buah pinggang, jadi batu karang. Berkumpul dekat dalam salur darah jantung, boleh menyebabkan serangan jantung dan sebagainya. Jadi suplemen yang berlebihan actually tidak diperlukan. Kalau diperlukan, doktor tu akan start patient on supplement. Betul. Jadi doktor, kita berbalik kepada rawatan yang ditawarkan oleh hospital yang berdasarkan daripada kajian-kajian yang dilakukan untuk merawat pesakit kanser limfoma ini. Selain daripada kemoterapi, doktor, tadi di awal doktor ada sebutkan berkenaan radioterapi dan juga imunoterapi, juga mungkin ada rawatan-rawatan lain. Bagaimana ia ditentukan oleh perawat untuk diberikan kepada pesakit? Okey, banyak faktor. Contohnya jenis limfoma apa. Kebanyakan rawatan kita akan guna secara kombinasi. Zaman dulu mungkin dalam tahun 1980-an tak banyak, just kita tahu kemoterapi saja yang sangat toksik. Zaman sekarang kita nak macam kita nak less toxicity lah kepada pesakit. Jadi kita akan kombinasi ubat mengikut jenis-jenis diagnosis kanser darah tersebut lah. Okey, itulah antara pemahaman awal. Apa lagi antara kaedah-kaedah rawatan yang terkini yang ditawarkan untuk pesakit kanser limfoma? Banyak yang kajian sekarang banyak macam kita panggil imunoterapi. Imunoterapi contohnya kalau kanser limfoma bukan Hodgkin, so dia ada macam kita panggil CD20 positif. Jadi kita ada imunoterapi yang targeted dekat kanser tu dan terus hancurkan kanser tu. Kita combine dengan kemoterapi. Mungkin contohnya kalau tanpa kombinasi tu zaman dulu kadar nak sembuh mungkin 50-60%. Dengan kombinasi tu mungkin kadar nak sembuh dah naik ke 80-90%. Faham. Sebab dia lebih targeted dan lebih menuju ke arah sel kanser tersebut, doktor. Betul. Baik. Okey, doktor, dalam usaha kita untuk memberi kesedaran kepada masyarakat khususnya berkenaan dengan kanser limfoma ini, doktor. Bagaimana untuk kita gambarkan kepada masyarakat pentingnya sistem sokongan ini, doktor? Sekiranya ada ahli keluarga kita, kawan-kawan kita yang menghidap pesakit kanser limfoma ini, bagaimana untuk kita memberikan sokongan sosial kepada mereka, doktor?
I think itu sangat penting. Ada pesakit kita panggil dia tak ada saluran mara, dia long range tapi dia kuat sebab dia ada pesakit sama dia punya support system. Salah satu support system kita yang ada kat Malaysia ni, kita ada Lymphoma Fighter Malaysia. Okey, itu dikira sebagai satu komuniti ke doktor? Komuniti yang bekas yang survivor pesakit kanser kat Malaysia ni, dia orang dah kira abang-abang, kakak-kakak lagu itulah, dia orang dah survive dan dia akan bagi nasihat yang betul pada adik-adik yang baru lymphoma ni. Supaya tak terjebak, contohnya ambil produk yang bukan-bukan. Kalau dia demam apa nak buat. Jadi dia orang akan bagi nasihat. Kalau doktor bagi nasihat mungkin dari segi medikal saja. Bila pesakit tu yang pernah merasa sendiri, bagi nasihat, sokongan tu akan berlainan untuk pesakit-pesakit ni. Dan of course tentunya sokongan ahli keluarga dan rakan terdekat. Okey. Bagus ada persatuan seumpama sedemikian sudah pasti. Dia komuniti tu sebenarnya sangat penting, Munawar. Betul. Bila ada bekas pesakit ini yang sudah pun sembuh sepenuhnya, sudah pasti ia akan memberi inspirasi dan juga harapan kepada pesakit kanser limfoma. Terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Nur Adila Anwar, pakar perunding klinikal hematologi KPJ Ampang Puteri Specialist Hospital. Terima kasih banyak doktor. Terima kasih banyak doktor, dan satu penerangan saya pasti sedikit sebanyak penonton kita akan lebih cakna dan lebih memahami dengan penjelasan diberikan oleh doktor sebentar tadi pada malam ini di Diari Rawat. Sudah pastinya hari ini kita berbicara berkenaan topik kanser limfoma. Kita harapkan ruangan hampir 1 jam ini memberikan satu pemahaman yang jelas kepada kita semua dan juga meningkatkan kesedaran kita semua berkenaan risiko bagi kanser limfoma ini. Tapi apa yang penting juga seperti yang doktor nyatakan tadi adalah untuk kita memberikan sistem sokongan kepada individu-individu yang menghidap kanser limfoma. Kanser limfoma itu betul Munawar. Jadi Munawar, sedar tak sedar kita dah sampai ke hujung rancangan. Jadi Munawar, esok sebenarnya Munawar tanggal 31 Ogos 2023. Jadi kami di Diari Rawat mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-66 dengan tema tahun ini Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Jadi Munawar, mungkin sedikit kata-kata akhir pada Munawar. Okey, sepastinya lah. Untuk penonton yang terlepas siaran kita pada malam ini, jangan risau, kita ada siaran ulangan pada setiap hari Khamis jam 3.05 petang di TV1 dan juga pada setiap hari Rabu jam 3.05 petang di saluran berita RTM. Sampai di sini sahaja. Saya Munawar Azmi dan saya Nirwan Haji Amel. Kita berjumpa lagi dalam rancangan Diari Rawat. Selamat malam. Assalamualaikum.